تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول والتمام كل سول ومأمول وصلاح الشأن ظاهرا وباتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا ولمشائخنا ولمعلمنا مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدنا ولد أدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والديجر. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi ruang dan kesempatan untuk kita bersama-sama sekali lagi bagi mengikuti kuliah pembacaan kitab Adab Perempuan juzuk yang pertama karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Yaqub Al-Johori. Bagi menyambung semula pengajian pada malam ini, kita akan masuk kepada pelajaran yang ketujuh. Pelajaran yang ketujuh yang ada pada kitab ini, iaitu pada membicarakan tentang adab di dalam rumah. Membicarakan tentang adab di dalam rumah. Setelah kita melalui beberapa bab sebelum ini, bermula daripada adab kita kepada mengajar adab kepada kedua ibu bapa, adab kepada sekalian saudara-saudara, adab kepada kaum kerabat dan adab kepada jiran-jiran tetangga. Hari ini kita akan bersama-sama melihat apakah adab yang perlu ada bagi seorang anak perempuan. Kerana kitab kita ni membicarakan tentang kitab adab perempuan. Khusus tajuk kitab ni membicarakan tentang anak perempuan. Tetapi secara umumnya didikan adab ini boleh diajarkan kepada anak-anak lelaki. Tidak tertentu hanya kepada anak perempuan sahaja. Kepada anak-anak lelaki pun boleh diajarkan tentang adab yang termaktub ataupun yang ada di dalam kitab ini. Baik. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumina fid daraini amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang ketujuh, adab di dalam rumah. Pada membicarakan tentang adab di dalam rumah. Rumah ni kalau kita lihat dalam bahasa Arab disebut sebagai maskan, tempat tinggal. Jadi rumah ni merupakan tempat tinggal, tempat kita berlindung diri daripada penglihatan orang, tempat kita berlindung diri daripada mara bahaya, tempat kita nak menyimpan harta, tempat kita nak mencari ketenangan, tempat untuk kita beristirahat. Itu namanya rumah. Jadi rumah ni merupakan tempat yang kita gunakan untuk kita memelihara ahli keluarga kita dan juga untuk kita melakukan segala aktiviti ataupun perbuatan-perbuatan yang hanya diketahui oleh kita saja, iaitu ahli rumah saja.
Jadi duduk dalam rumah ni ada adab-adabnya. Kerana tu adab ni dia meliputi sekalian perkara. Setiap perkara itu ada adab-adab. Yang ni ada aturannya, ada apa kita kata, undang-undangnya, ada perkara yang perlu dijaga, ada perkara yang boleh dibuat dan ada perkara yang tidak perlu yang tidak boleh dibuat. Kerana tu adab inilah melambangkan kepribadian diri seseorang. Sehingga kalau kita lihat nak masuk dalam tandas pun ada adab-adab masuk tandas. Kita nak bekerja ada adab-adab bekerja. Di mana tempat juga kalau kita perhatikan pasti ada adab-adabnya. Maka di dalam rumah tu, walaupun rumah tu kita kata rumah kita sendiri, walaupun kita kata rumah tu tempat kita tinggal, kita miliki, maka dalam rumah tu perlu ada adab-adabnya. Dengan sebab adab, maka turunlah keberkatan, turunlah kebaikan, turunlah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kita lihat bagaimana adab di dalam rumah. Yang pertama, kata pengarang kitab ni, hendaklah ia, yakni anak perempuan itu, membaikkan perangai dan budi bahasa kepada orang yang ada di dalam rumah ibu bapanya. Okey, sebagai anak perempuan ataupun sebagai anak lah. Seharusnya, sewajarnya dia mesti berkelakuan dengan kelakuan yang baik. Dan mestilah berbudi bahasa kepada semua orang yang ada di dalam rumah ibu bapanya. Bukan sekadar perlu beradab kepada ibu bapa, tetapi beradab kepada kaum keluarga, beradab kepada sanak saudara, beradab kepada semua yang ada di dalam rumah tu. Dan hendaklah menunjukkan tanda lemah lembut pada kelakuan ataupun pada perbicaraan. Manis muka, hendaklah sentiasa menunjukkan kesukaan dan kegembiraan bila berada dalam rumah. Ini terkadang kita lihat ada sebahagian daripada anak-anak bila duduk di rumah mukanya masam. Tapi bila keluar daripada rumah dia rasa gembira dan suka. Dia tak anggap rumah tu sebagai tempat untuk dia menzahirkan kegembiraan. Kerana itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-baiti jannati, rumahku adalah syurgaku. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan yang demikian? Kerana duduk dalam rumah tu ibarat kita duduk di suatu tempat yang memang untuk kita berseronok dan gembira. Jadi apabila suruh duduk dalam rumah, kita tak nak duduk dalam rumah, maknanya rumah tu bukan syurga lah. Ibarat orang tak suka duduk dalam syurga. Seperti mana perintah yang telah ditetapkan sekarang ni, PKP ni, suruh kita stay home. Duduklah dalam rumah. Tapi ada juga orang yang babi, orang Terengganu kata ada gay, tak mau duduk kat rumah. Kenapa? Kerana sebelum daripada ni memang tak biasa duduk di rumah. Kerana sebelum daripada ni memang tak selesa duduk di rumah. Atas berbagai-bagai sebab dan perkara lah yang menyebabkan anak tu sendiri tak suka duduk di rumah. Ini perkara yang perlu kita lihat. Kenapa anak-anak kita tak suka duduk di rumah dan mereka tu lebih suka duduk di luar rumah. Jadi sebagai ibu bapa, kita berperanan supaya meletakkan dalam hati anak tu kesukaan dan kegembiraan berada dalam rumah berbanding daripada luar rumah. Terutama bagi anak perempuan itu sendiri. Kerana anak perempuan ni kalau kita lihat pada bab yang awal dulu, dia suruh anak perempuan ni ibarat daripada anak yang dipingit dalam rumah. Maksudnya anak yang disimpan, yang duduknya hanya dalam rumah saja. Sehingga disuruh supaya rumah tu dijadikan sebagai tempat dia bekerja, rumah tu sebagai tempat dia belajar, rumah tu sebagai tempat dia bermain. Supaya ada rasa keseronokan dan kesukaan bila dia duduk dalam rumah. Tetapi apabila anak tu tak suka duduk dalam rumah, pasti ada sesuatu yang berada dalam rumah tu, sama ada layanan ke ataupun apa kita kata, sesuatu yang dalam rumah tu yang menyebabkan anak tu rasa tak selesa duduk di rumah. Baik. Jadi sebagai anak perlu kita didik. Didik supaya di rumah tu di antara adabnya ialah berlemah lembut, sama ada pada perbuatan ataupun pada perkataan. Dan hendaklah sentiasa manis muka. Yang ni manis muka maksudnya sentiasa ada rasa, menunjukkan rasa suka dan gembira, sama ada pada kedua ibu bapanya, adik-beradiknya ataupun siapa saja yang ada dalam rumah tu. Dan hendaklah anak itu diajar supaya merendahkan diri, ada sifat tawaduk. Ada sifat tawaduk, yang sifat merendah diri.
Di antara ciri-ciri sifat orang yang tawaduk adalah mereka yang ringan tangan. Maksudnya apa? Tak berat tangan tu nak membantu, nak menolong apa-apa juga pekerjaan yang ada di dalam rumah tu. Bukan sekadar kita kata menjadi anak seumpama raja yang hanya memerintahkan saja. Buat tu, buat ni. Tapi bila disuruh, bukan kata buat, maksudnya not tu, not ni. Tapi bila diminta sesuatu, buat pertolongan dan sebagainya, jadi berat tubuh. Tak mau, malas dan sebagainya. Tu bukan, itu ibarat orang yang meninggi diri. Rasa dirinya tu perlu diberi kelebihan, tak boleh nak disuruh dan sebagainya. Jangan diajarkan kepada anak sifat yang demikian. Jadi anak ni perlu diajarkan sebagai merendah diri. Jadi di antara kita nak mendidik anak tu supaya ada sifat merendah diri, bebankanlah sejak daripada kecil itu dengan pekerjaan-pekerjaan rumah. Sama ada lelaki dan perempuan, diajarkan supaya mereka tu tahu buat kerja-kerja rumah. Supaya mereka tahu tanggungjawab mereka ni. Bukan sekadar perempuan saja, yang lelaki pun kena ajarlah. Kalau umpama contoh makan, ajar adab-adab makan di rumah bagaimana, kemudian selepas makan apa yang patut mereka buat dan sebagainya. Ini perkara yang perlu diajarkan. Supaya apa? Dia ada sifat merendah diri. Supaya tak rasa dirinya seperti orang yang sepatutnya diberikan layanan. Dalam makan orang tolong masak, waktu orang tolong cedok, orang tolong suap lagi, waktu tinggal gitu saja. Ini tak baguslah. Nanti akan timbul rasa sifat rasa lebih diri, sifat rasa bangga diri dan sifat besar diri. Sedangkan sepatutnya sebagai seorang anak perlu ada sifat merendah diri. Perlu diajarkan sifat-sifat tawaduk tu. Sifat-sifat tawaduk. Itu yang pertama. Dan yang kedua, janganlah ia anak perempuan itu menyakitkan seseorang daripada khadam. Ini kuli-kuli. Maksudnya apa? Pembantu-pembantu rumah. Khadam. Kalau dulu dikata khadam lah. Khadam ni maksudnya kuli-kuli. Ataupun zaman sekarang kita kata pembantu rumah. Atau hamba sahayanya. Maknanya jangan kita ajarkan kepada anak tu supaya bersifat kurang sopan ataupun kurang hajar, sehingga menyakitkan orang yang ditugaskan untuk membantu menguruskan rumah. Seumpama pembantu rumah ataupun hamba sahayanya. Ni hamba abdinya. Menyakiti itu dengan perkataan yang menyakitkan hati. Ini dengan perkataan. Mentang-mentang dia itu tuan rumah, ada pembantu rumah dan sebagainya, maka dia pun mengeluarkan perkataan-perkataan yang tak elok ketika nak menyuruh pembantu-pembantu ni buat satu-satu pekerjaan. Ditengkingnya, dimarahnya, dimakinya, diherdiknya. Itu di antara akhlak yang tak betul lah. Walaupun orang tu bekerja dibayar sekalipun, tapi dia ada hak. Dia ada hak dirinya tu. Bukanlah dia tu seumpama kita kata hamba abdi yang sampai boleh kita buat perkara yang tak sepatutnya atas dia, tak boleh. Sampaikan hamba pun Nabi SAW pesan suruh layan. Ni akhlak Rasulullah. Rasulullah pesan kepada para sahabat, layanilah hamba-Mu itu seperti mana melayani ahli keluarga-Mu. Kalau makan, diberikan makan yang sama. Kalau beri tempat tinggal yang selesa. Ini ajaran Rasulullah SAW. Itu hamba. Ini kan pula pembantu rumah. Pembantu rumah mereka itu melakukan pekerjaan walaupun mereka itu diberi upah, tapi mereka berkhidmat. Jadi kita kena layan. Maksud layan ni maknanya kena berikan hak dia sebagai orang yang bekerja. Jadi ajarkan kepada anak tu supaya jangan berkata dengan perkataan-perkataan yang kasar. Terutama jangan diajar memanggil orang tu dengan perkataan dengan nama-nama yang tak elok ataupun gelaran-gelaran yang tak baik. Jangan. Kenapa? Setiap manusia Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan mereka itu dengan hati. Maka hati ni ada dua keadaannya. Satu hati bersifat dengan mahmudah, satu hati bersifat dengan mazmumah. Jadi setengah orang tu hatinya menjadi mahmudah bila dilayani dengan layanan-layanan yang baik, hatinya menjadi baik sehingga dia pun tak berkelakuan dengan kelakuan yang buruk. Tapi ada ketika setengah orang hatinya itu bersifat dengan mazmumah, yakni hati yang bersifat dengan segala hati-hati yang bersifat dengan segala sifat-sifat yang keji dan yang buruk. Sehingga dengan sebab hatinya buruk, maka dia akan menzahirkan kelakuan-kelakuan yang buruk. Kerana tu kita lihat setengah daripada banyak kes kita lihat pembantu-pembantu rumah, dia dera kepada anak-anak orang, kemudian dia buat begini kepada anak yang dijaga dan sebagainya. Mungkin di antara puncanya apa? Hatinya tertekan. Hatinya tertekan dengan perkataan yang dikeluarkan oleh tuan rumah ke ataupun anak bagi tuan rumah tersebut.
Ini benda yang kita perlu jaga baik-baik. Kerana tu kita kena melayani pembantu rumah ni seperti mana kita melayani ahli keluarga kita. Nisbah perkataan yang elok, memberi makan, memberi tempat tinggal yang betul dan sebagainya. Jangan kita buat mereka itu seumpama kuli-kuli betul lah kita kata, ataupun bahasa kasar kata macam kuli batak kata. Tak boleh lah seumpama tu. Itu akhlak yang tak baik. Okey, itu kita kena ingat. Jadi ajarkan kepada anak perempuan itu supaya jangan dia tu menyakitkan seseorang daripada khadam, yang kuli-kuli atau hamba sahayanya dengan perkataan yang menyakitkan. Kerana kenapa? Kerana yang demikian itu yakni menyakiti khadam ataupun hamba tu dengan perkataan yang boleh membawa kepada sakitnya hati. Yang demikian itu menunjukkan tentang kurang adab dan tiada baik asuhannya. Maka zahirlah kalau anak tu dia buat perkara tersebut, tandanya apa? Budak ni kurang akhlak dia. Satu lagi sebab apa? Sebab asuhan daripada ibu bapanya tu tak elok. Kita selalu boleh lihat bagaimana anak ni bila dia duduk di rumah, kemudian dia keluar, dia bercampur dengan orang lain, kita boleh lihat bagaimana kelakuan dia di dalam rumah tu boleh dizahirkan dengan di luar rumah. Bila kita dengar anak orang ni cakap lembut je, cakap benda molek-molek, tersusun molek, keluar daripada mulutnya kalimah-kalimah yang baik, selawat dan sebagainya, kita kata molek, mak ayah dia didik dia ni. Tapi kalau jenis yang jumpa, kita lihat ada sebagainya, kalau jenis nak cakap tu habis benda dia sebut, habis nama binatang 4 kaki semua dia sebut. Kita tahu ni kat rumah ni budak ni mesti dia tengok daripada mak ayah dia. Orang boleh tahu buruknya asuhan tu sehingga memberi kesan kepada anak. Sebab tu Nabi SAW menyatakan setiap kelahiran itu lahir dalam keadaan fitrah, maknanya bersih. Maka ibu bapa itulah yang mencorakkan anak itu sama ada menjadi Nasrani ke, Yahudi ke, ataupun Majusi. Maksudnya apa? Ibu bapa itulah yang mencorakkan anak ni bentuk jadi apa. Sebagai ibu bapa itulah yang menentukan bagaimana keadaan anak tu bila dia besar nanti. Pepatah Melayu pun ada menyatakan nak melentur buluh tu daripada rebung. Makna kalau daripada kecil ni kita punya buluh tu daripada rebung tu, kalau tak dilentur dengan baik, maka dia akan naik tu melengkor lah. Tapi kalau kita nak buluh tu cantik tegak je, daripada awal tu diratakan, diikat dan sebagainya, supaya apa? Dia naik tu jadi comel. Kalau daripada bawah tu dijaga dengan baik, maka sampai ke atas dia akan tegak sampai ke puncak. Tu buluh. Begitu juga dengan keadaan manusia. Jadi anak-anak ni kalau daripada kecil kita didik dan asuhnya dengan kelakuan-kelakuan yang baik, nescaya dia akan membesar dengan cara yang betul. Dia akan membesar dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Kerana tu didikan anak ni bermula sedari mana? Sedari pada pemilihan calon isteri tu. Di situ lagi penentuan kalau nak anak soleh ke, anak yang toleh ke, situlah. Ini pesanan Rasulullah. Kalau kau nak anak yang pesanan sebahagian daripada ulama, kalau nak mencari anak yang soleh, maka carilah isteri ataupun pasangan yang solehah. Maka akan lahirlah daripada zuriat itu, daripada kalangan orang yang baik-baik. Tapi kalau tak dapat, maka bentuklah dia ketika mana? Ketika ada dalam kehamilan. Sebab tu diajarkan adab-adab nak bersama dengan isteri pun diajarkan. Kemudian ketika ibu tu mengandungkan anak, diajarkan adab-adab ketika mengandung, apa yang patut dia lakukan, apa bacaan yang diajarkan, kemudian apa tata cara ataupun kelakuan-kelakuan yang boleh dilakukan, apa yang tak boleh dilakukan. Kemudian ketika nak bersalin pun ada adab-adabnya. Kemudian cara nak menyusu pun ada cara adabnya. Anak tu dah pandai mula berjalan, kemudian ada adabnya. Kemudian dah mula bercakap, apa kalimah yang perlu diajarkan awal-awal. Itu kan tujuannya untuk apa? Untuk pembentukan sahsiah diri anak tu sendiri. Bagaimana nak membentuk anak? Bermula daripada kecil lah. Kerana tu kita sebagai ibu bapa bertanggungjawab mengasuh anak ni daripada kecil dengan perkara-perkara yang dapat mengelokkan adabnya ketika dia besar. Kerana tu pelajaran adab ni termasuk di antara pelajaran yang fardu ain, diajarkan kepada anak-anak ketika anak tu sudah mumayyiz dah. Apa maksud memayyiz? Ketika anak tu sudah pandai untuk membezakan di antara perkara yang baik dan buruk, dah tahu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dirinya sendiri, dah boleh membezakan di antara perkara yang bersih dan kotor, maka ketika tu kena ajarkan kepadanya tentang adab.
Ajarkan sedikit-sedikit. Supaya apa? Terbiasa dengan adab sejak daripada kecil lagi. Jadi kalau ada berlaku di sebalik adab yang baik, maka nyatalah bahawa budak ni akan membesar sebagai orang yang kurang adab, dan nyatalah tiada baik asuhannya. Ini kata ulama. Yang ketiga, janganlah bercampur. Janganlah bercampur gaul atau membanyakkan berkata-kata, yakni berceloteh dengan mereka itu. Siapa ni? Jangan diajarkan ataupun jangan dibiarkan anak tu memperbanyakkan bergaul dan juga berkata-kata ataupun berceloteh dengan mereka itu, yakni dengan pembantu. Kalau pembantu tu daripada kalangan lelaki lah. Sebab sekarang ni kalau kita lihat, banyak daripada kita kata pasangan di zaman kita sekarang ni mencari pembantu tujuannya untuk asuhan, sebagai orang yang akan mengasuh anak tu, untuk supaya apa? Bila mereka pergi bekerja, jadi anak ni ditinggalkan kepada pengasuh. Jadi bila kata pengasuh ni lah yang akan mendidik anak tu. Kerana apa? Masa anak tu bersama dengan ibu bapa lebih sedikit berbanding masa anak tu bersama dengan pengasuh. Kerana itu apabila kita nak meletak anak tu di tempat asuhan, pastikan orang yang mengasuh tu termasuk di kalangan orang yang memang boleh membentuk anak tu kepada akhlak-akhlak yang baik. Bukan sekadar nak numpang letak je. Orang tu boleh jaga makan minum, boleh jaga pakai berak dia, bukan semata-mata tu saja. Kerana apa? Apabila kita tinggal anak kita kepada pengasuh, maka tanggungjawab pengasuh tu ialah memberi didikan kepada anak kita. Jadi bila nak letak dalam apa tanggungjawab asuhan orang lain tu, kena pastikan siapa dia pengasuh. Kenapa? Kerana bimbang ni lah. Sebab tu kalau kita dapat pengasuh yang memang baik dan elok akhlaknya, maka tak apalah dia bercampur gaul sekalipun. Kenapa? Itu akan mempengaruhi kelakuan dia. Akan mempengaruhi kelakuan dia. Kerana apa dia tak bagi untuk bercampur gaul ataupun membanyakkan berkata-kata dan berceloteh dengan mereka itu? Di sini menunjukkan kepada khadam ataupun kuli ataupun hamba sahaya lah. Kerana iaitu kelakuan bercampur gaul dan berceloteh yang banyak ni menjatuhkan pangkatnya, yakni maruahnya, dan mencederakan adab mereka itu kepadanya, dan juga boleh menyebabkan rosaknya adab. Ni kalau kita nak ikut daripada ibarat kitab ni, kalau bercampur dengan hamba sahaya. Kerana hamba sahaya ni memang kedudukannya dululah mereka ni daripada kalangan orang yang ditawan, orang yang dibeli dan sebagainya. Jadi kalau dibiarkan bercampur gaul, boleh menyebabkan kerosakan, boleh menyebabkan rosaknya akhlak dan adab mereka. Tapi kalau zaman kita sekarang ni, seperti mana saya katakan tadilah, kalau kita memang memastikan pengasuh tu termasuk daripada kalangan orang yang baik akhlaknya, orang yang elok agamanya, maka tak usah bimbang lah. Maka orang ni lebih baik lagi. Lebih elok kita biarkan duduk dengan pengasuh tersebut. Sebab apa? Boleh mempengaruhi. Dia boleh mempengaruhi akan sikap, kelakuan, perkataan orang yang menjaga dia. Sebab tu kita lihat terkadang ada setengahnya bila kita duduk di luar tu, bila ada biasanya daripada bangsa lain lah, daripada bangsa Cina, orang Cina, kebanyakan orang Cina lah, dia ambil pembantu tu daripada Indonesia biasanya. Jadi kita boleh lihat bahawa anak Cina ni sampai pandai cakap Indonesia. Sampai pandai cakap Indonesia. Dan kedekatan dia dengan pembantu dia ni terkadang lebih rapat daripada mak dia sendiri. Kenapa? Dia akan mempengaruhi. Dia akan memberi kesan kepada anak. Sebab tu kita kena lihatlah. Kena lihat. Kerana tu kita lihat banyak berlaku perkara-perkara yang tak diingini terhadap anak-anak asuhan ni. Ada yang mati dan sebagainya. Kenapa? Kerana terkadang kita salah letak. Tak dapat dinafikan keperluan di zaman sekarang ni ibu bapa terpaksa keluar bekerja. Itu betul, kita tak dapat nak nafikan. Tetapi ketika kita nak meletakkan anak kita di tempat-tempat asuhan, sebab tu kita kena pastikan yang kita amanahkan tu memang orang yang memang mampu untuk memikul tanggungjawab. Untuk memikul tanggungjawab. Kerana itu di antara saranan daripada para ulama,
jika nak cari pembantu ataupun nak cari orang yang boleh dijadikan sebagai pengasuh, maka carilah daripada kalangan mereka yang sudah berkahwin dan memiliki anak sendiri. Kenapa? Kerana mereka itu sudah ada pengalaman dan mereka itu dah ada rasa kasih sayang kepada anak. Tak nafikan tak nafikan pengasuh-pengasuh yang belum ada anak ni, tak nafikanlah. Tapi itu di antara cara untuk memilih. Cara untuk memilih supaya anak tu dijaga seperti mana dia menjaga anak-anak dia sendiri. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya, yang keempat, apabila ia meminta pertolongan, apabila ia anak perempuan itu meminta pertolongan daripada seseorang pada suatu perkara, jikalau ia khadam atau kuli sekalipun, maka hendaklah ia berkata. Ni dia nak ajar bagaimana caranya anak tu nak minta tolong kepada orang yang ada dalam rumah, walaupun yang dia nak minta tolong tu khadam ataupun pembantu rumah sekalipun. Maka hendaklah ia berkata, ajarkanlah kepada anak ni apa yang patut dia kata. Saya harap awak buat ataupun saya minta tolong awak tunaikan. Ni ajar dia. Ajar dia cakap macam tu. Saya harap awak boleh bantu saya ni. Saya nak minta tolong awak buatkan kerja ni. Tu cara dia. Bukan kita minta, umpama kata, buat benda ni, aku nak musiak benda ni. Kita tak boleh lah. Walaupun kita ni anak tuan tanah sekalipun, anak tuan rumah sekalipun, tak boleh cakap macam tu. Mana kena berbudi bahasa. Kita nak minta tolong kepada orang tu, walaupun dia buat benda tu dengan bergaji sekalipun, maka kita kena cakap dengan perkataan yang baik. Supaya apa? Supaya orang yang nak buat kerja yang kita amanahkan ataupun kita perintahkan ni, dia buat dengan kesungguhan, dia buat dengan keikhlasan, dia buat dengan rela hati dia. Kalau kita cakap marah-marah, dia buat juga. Buat tapi sambil mecok, dengan kata. Maksudnya apa? Buat tu sambil marah, buat tu sambil tak puas hati. Jadi pekerjaan yang dia buat tu tak sempurna lah. Boleh jadi kalau kita suruh masak, dia bubuhnya setengahnya dia ludah ke dalam makanan kita, ataupun dia buh racun ke, ataupun dia buh apa-apa. Sebab apa? Sebab marah. Nak sangat aku masak kan, ni ambil ni, dia bubuh kan, kita tak tahu. Tapi kalau kita cakap dengan perkataan yang baik, kita cakap dengan perkataan yang elok, jadi dia buat pun dengan rasa senang hati. Terkadang kita tak cakap pun dia tahu, tuan aku nak minum ni, dia nak benda ni. Tu dia kaedah dia, tu adab. Dan atau apa juga perkataan yang halus. Yang ni perkataan yang elok lah. Halus ni bukan maksud slow. Slow orang tak dengar. Halus dengan maksud apa? Lembut. Dengan perkataan yang lembut. Seumpama itu. Kerana inilah setengah daripada barang yang menambahkan kemuliaan dan ketinggiannya. Iaitu bercakap dengan perkataan yang elok, bercakap dengan perkataan yang lembut ini adalah sebahagian daripada perkara yang akan dapat menambahkan kemuliaan diri anak tersebut dan menambahkan lagi ketinggian darjatnya. Walaupun apa, kalau dia bercakap dengan perkataan elok, pembantu ni akan pandang pada tuannya, ataupun pembantu ni akan pandang kepada anak kepada tuan rumahnya ni dengan pandangan kemuliaan. Walaupun dia ni anak tuan rumah, tapi dengan aku bukan main lagi, elok adabnya. Allah, Masya Allah, baik. Dia layan aku seumpama ahli keluarganya. Tu dia, kita nak tu. Dan pada biasanya ialah sebesar-besar sebab bagi memperbuat akan barang yang ditentukan itu. Maksudnya apa? Dan pada biasanya dengan sebab kita berkata dengan perkataan yang elok, dengan perkataan yang lembut ni, biasanya inilah sebesar-besar sebab bagi memperbuatkan akan barang yang ditentukan itu, yakni menjadi sebesar-besar sebab memudahkan pembantu tu nak buat apa yang kita suruh. Dia akan buat. Dia akan buat. Sebab apa? Kita memerintahkan dengan kelembutan, kita memerintahkan dengan kebaikan, kita memerintahkan dengan keelokan. Walaupun kita kaya sekalipun, walaupun kita senang sekalipun, walaupun kita menggajikan dia dengan gaji yang besar sekalipun, tetapi bila kita menyuruh dia dengan paksaan, ataupun dengan tengkingan, ataupun dengan marah, ataupun cacian dan makian, maka dia tak akan buat dengan sempurna. Akan timbul rasa benci, akan timbul rasa tak puas hati, akan timbul rasa dendam.
Akan timbullah perkara-perkara yang tak elok. Sebab apa? Sebab saya kata tadilah, setiap perkataan tu memberi kesan dalam hati. Sebab perkataan ni terkadang dia akan memberi manfaat dan dia akan memberi mudarat, seperti mana makanan dah. Sebab tu kita lihat dalam kitab Penawar Bagi Hati, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dia menyerupakan perkataan ni seumpama makanan. Pada nisbah apa ni? Memberi manfaat dan juga memberi mudarat. Seumpama makanan. Ada makanan yang memberi manfaat kepada tubuh kita, dan begitu juga ada makanan yang memberi mudarat kepada kita. Cuma bezanya makanan ni, kalau dia punya kesan tu tak kekal lama pada tubuh kita. Apabila kita makan, sehari 2 hari kita pun buang air besar, keluar, selesai, keluar gitu saja. Tetapi kalau perkataan, kesannya itu, manfaatnya memberi kesan yang lama. Contohnya kalau kita lihat waktu kita di alam persekolahan, mungkin ada guru-guru kita yang memberikan nasihat-nasihat yang baik sehingga kita pegang sampai ke tua kita ingat. Ni aku jadi macam ni sebab apa? Dulu aku sekolah tu ada seorang cikgu ni, Allah, dia nasihat kepada aku gini sampai aku jadi berubah. Kita ingat sampai bila-bila perkataan tu. Kenapa? Memberi kebaikan kepada kita. Dan ada setengah daripada perkataan memberi mudarat dan kesannya sampai berkekalan dalam hati kita, sampai membawa kepada mati. Oh, aku tak boleh dengan dia ni, tak boleh. Sebab apa? Aku ingat lagi. Dulu dia cakap aku gini. Sampai mati aku ingat dia. Dia sampai ke akhirat nanti aku akan tutup. Tu kesan perkataan. Kesan perkataan kita. Sebab tu kita kena ajar anak-anak kita ni, terutama yang perempuan lebih lagi lah. Supaya mereka ini reti untuk bercakap dengan lemah lembut. Bercakap dengan perkataan-perkataan yang baik. Bercakap dengan perkataan-perkataan yang halus. Maksudnya perkataan yang elok lah. Supaya bila perkataan itu didengari oleh orang yang kita nak minta tolong tu, maka dia akan buat dengan sukarela, dengan senang hati. Dan tu kena. Yang kelima, dia kata janganlah ia anak perempuan ni memperbuat permainan akan segala perkakas rumah. Ni terutama mak lah. Jangan kita ambil pinggan dia, jangan kita ambil Tupperware dia, jangan kita ambil cawan dia. Waktu dia panggil perkakas rumah tu, lagi yang berjenama Tupperware ke, jangan buat main. Jangan. Dia kata jangan kita buat permainan akan segala perkakas rumah, yang mana kita namakan peralatan rumah itu bukan alatan permainan. Di antaranya apa? Peralatan dapur yang ada di rumah, periuk ke, senduk ke, sudu ke, pinggan, mangkuk dan sebagainya, itu bukan alat permainan, itu dipanggil perkakas. Begitu juga kita kata seumpama apa ni, tempat duduk, sofa, meja makan, macam-macam lah perkakas ni, dia panggil perkakas rumah. Jadi jangan buat main, kerana itu bukan alat permainan. Bukan alat permainan. Demikian juga tiada patut ia mempermainkan pintu atau perkakas-perkakas yang berat-berat. Mana dia tak bagi anak ni diajar dengan permainan-permainan yang tak sepatutnya dia main, daripada segala alatan-alatan rumah. Sebab tu sejak daripada kecil kena kenalkan, ni pinggan untuk makan, ni cawan untuk minum. Jangan kita kata ni pinggan buat lepo, cawan buat katok. Memang tak jadilah. Sebab apa? Tu bukan alat dia. Sebab tu kalau kita nak bagi permainan, kita kena kenalkan dia dengan permainan yang sepatutnya dia tahu sejak daripada kecil lagi. Supaya dapat bezakan. Dapat bezakan. Baik. Demikian juga tiada patut ia mempermainkan pintu. Mana jangan main pintu. Jangan ajak dia main pintu-pintu rumah ni. Atau perkakas-perkakas yang berat-berat. Jangan bagi dia main perkakas-perkakas ataupun alatan-alatan yang berat-berat. Umpama kipas ke besar-besar ni. Tak kira lah benda apa yang berat dalam rumah. Jangan bagi. Kerana apa? Terkadang jatuh menimpa akan dia. Sebab tu tak bagi main. Sebab apa? Kalau kita biar dia main alat-alat yang besar ni, umpama kipas ke, periuk besar-besar, tak kisahlah benda apa-apa pun, terkadang boleh jatuh menimpa atas dia. Menimpa jatuh atas dia. Dan jika tidak pun, kalau tak jatuh pun, sekurang-kurangnya mengotorkan pakaian. Dah main benda besar-besar kan, boleh jadi nanti jadi kotor pakaian dia. Padahal patutlah ia anak tu lah memeliharakan kebersihannya itu. Sepatutnya anak tu perlu diajar supaya menjaga kebersihan.
melainkan pada tempat yang patut dia bermain. Ada pun pada tempat yang tak patut dia bermain, celah-celah pintu, bawah sofa ke dan sebagainya, itu kan tempat yang akan mengotorkan pakaian dia. Kalau tak kotor pakaian, paling tidak pun benda tu jatuh atas dia. Tu kita kena jaga. Tu kena jaga. Ini di antara adat yang kita perlu titik beratkan. Sebab tu di rumah tu jangan biarkan anak tu dia bermain pada perkara yang tak sepatutnya bermain. Kenapa? Nanti terbiasa bawa pergi rumah orang. Kalau duduk di rumah ni kita biar lopak atas sofa, kata biarlah budak-budak nak main. Biarlah budak-budak nak main. Nanti dia terbiasa sampai ke rumah orang, dia ingat benda tu alat permainan. Maka sampai rumah orang pun dia terkinja terlopak. Orang yang tengok tu, aduh sofa dari Itali tu bang. Anak ni main dari luar dengan kaki kotor, lopak atas sofa kulit semua. Sebab apa? Kat rumah dah biasa macam tu. Lepas tu kita kena kenalkan rumah kita mungkin ada tembikar besar-besar. Anak nak main tu, biarlah budak, biar dia main. Nanti sampai ke rumah orang, barang rumah orang mahal-mahal. Jangan main. Kan dia tak kenal antara TV dengan dinding. TV dia lepop, pecah TV orang. Sebab apa? Sebab kita tak ajar dia. Kita kena ajar benda ni semua. Benda ni tak boleh buat main, dek. Ni bukan alat permainan, ini alat untuk tengok saja. Ni bukan alat untuk pijak, ni untuk duduk. Sebab tu kena kenalkan. Lepas tu kita tengok mak kita kalau dulu-dulu bantal tempat tidur dia bagi duduk. Dia bagi tahu jangan duduk atas bantal. Kenapa? Nanti bisulkan punggung tu. Kenapa dia bagi tahu perkara tersebut? Sebab tu bukan tempat letak punggung. Bantal tu bukan tempat letak punggung. Cuma dia bagi tahu bisul tu supaya kita rasa takut. Bisul punggung ni sakit. Jadi budak dengar, tambah bisul punggung. Kenapa sakit? Jadi tak duduk atas bantal. Ni kita nampak macam tak logik duduk atas bantal bisul punggung. Sebenarnya orang tua dia cover gitu supaya apa? Supaya nak menakutkan budak. Supaya budak tu tak duduk pada tempat yang tak sepatutnya. Duduk atas bantal memang tak boleh. Bantal tak kepala, tiba kita buat duduk. Memang tak boleh. Begitu dengan benda-benda lain ni kita kena bagi tahu dia. Atas sofa bukan tempat pijak ni, tempat duduk. Supaya dia tahu. Okey? Sebab tu dia kata jangan buat main. Segala jangan dijadikan perkakas rumah tu sebagai permainan. Baik. Dan yang keenam, janganlah bermain. Janganlah bermain di tempat yang panas. Seperti sutuh. Sutuh ni apa? Atap. Itu panggil sutuh. Janganlah bermain di tempat-tempat yang panas. Seperti apa? Seperti sutuh. Dan umpama sutuh. Yang ni tempat yang terdedah kepada cahaya matahari. Biasa sutuh rumah ni memang tu lah. Serambi pun kita panggil juga. Sutuh pun kita panggil juga. Itu tempat yang terdedah. Dalam rumah kita tu tempat yang terdedah dengan cahaya matahari. Tu kalau rumah besar sikit kita panggil balcony. Tu balcony, tak betul ke tak tahulah tu. Balcony. Balcony dah. Kalau tempat mandi orang panggil apa dah? Tempat mandi. Tak apalah. Tu mana tempat yang terdedah kepada cahaya matahari. Kenapa? Kerana panas matahari tu. Kerana panas matahari itu mengubahkan warna kulitnya. Kenapa dia tak bagi main ke tempat sutuh, tempat terbuka dan sebagainya ni? Kerana panas matahari itu mengubahkan warna kulitnya daripada putih jadi hitam, daripada hitam jadi legam orang panggil. Walaupun hitam sekalipun jangan bagi main ke tempat-tempat panas. Antaranya apa? Akan mengubah keadaan kulit anak tersebut. Adapun kalau cahaya matahari waktu pagi ni, tu tak apalah, tu setengahnya kata sihat. Sebab tu kalau kita lihat anak-anak kena penyakit kuning kecil-kecil, waktu dia kecil, maksudnya disuruh jemur di cahaya matahari. Yang ni cahaya matahari pagi. Ni ada setengah orang tu tengah hari matahari duduk atas tu, bawa anak keluar gitu. Memang pitam. Anak tu bukan semakin baik penyakit kuning, makin bertambah kuning adalah. Maksudnya matahari pagi. Matahari pagi tak apa, dia tak akan memberi kemudaratan pada kulit. Adapun kalau matahari yang dah mula naik tinggi segala tu, lebih kepada waktu duha sikit tu, tu dah mula panas. Dah mula panas. Jadi kerana panas matahari tu mengubahkan warna kulitnya, akan menyebabkan penyakit pada kulit ataupun menyebabkan kulitnya tu berubah menjadi hitam. Dan terkadang
Dengan sebab cahaya matahari yang panas tu mendapat demam. Boleh kena penyakit demam ataupun pening kepala. Penyakit pening kepala kerana panas. Panas yang bersangatan. Lagi-lagilah musim penyakit seumpama ni, jangan kita biarkan anak-anak kita terdedah di luar. Kenapa? Kerana ni dipanggil waktu yang tak sesuai. Suhu yang tak sesuai, cuaca yang tak elok. Sebab tu kita lihat di musim-musim wabak ni, ada setengah daripada ulama, dia tulis dalam kitab dia, di musim wabak ni, dia tegah atas kita ni untuk bersama dengan isteri, dia kata. Kenapa? Takut kesan daripada wabak tu menyebabkan kenanya kepada anak tu. Boleh kena kepada anak. Walaupun pendapat ni dikatakan pendapat daripada perjalanan ulama-ulama kesufian, tapi ini boleh kita ambil pedoman. Sebab tu musim tersebarnya penyakit, kurangkanlah bersama. Ni lagi kan kita kata musim PKP ni, mu dengan aku tengok mu. Tu masing-masing lah. Tapi kata ulama, jauhkanlah. Jauhkanlah. Kita boleh, tak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Kalau kita nak mengelakkan daripada apa kita kata ke arah tu, maka memperbanyakkan berpuasa, memperbanyakkan berzikir, memperbanyakkan berselawat dan sebagainya. Kerana nak mengelakkan kebiasaannya ni, bukanlah mesti menepati kebiasaannya. Bila tersebarnya banyak wabak, maka kalau berlakunya persetubuhan, maka anak yang akan lahir tu nanti boleh jadi mereka yang kurang sihat. Benda ni kita boleh lihat berlaku di mana. Dulu pernah berlaku contohnya ketika peristiwa pengoboman Hiroshima, kesan daripada apa kita kata bom atom tu, tersebarnya berbagai-bagai penyakit sehingga anak yang lahir pun dalam keadaan yang tak elok dan sebagainya. Kerana apa? Cuaca ni, cuaca dan juga persekitaran tu memberi kesan kepada bayi yang nak dikandungkan. Tu kena jaga baik-baik dah. Tu dia kata jangan bagi main di tempat panas. Jangan bagi main di tempat panas. Kenapa? Terkadang boleh mendapat demam ataupun penyakit seumpama pening kepala. Dan yang ketujuh, ni benda yang patut kita jaga ni. Tiadalah patut ia anak tu lah menceritakan, yakni menceritakan ataupun mengkhabarkan suatu yang berlaku, yakni suatu yang terjadi dalam rumahnya. Jangan kita biarkan kalau anak kita ni membuka sesuatu yang ada di dalam rumah kita, maka kena ajar. Kena ajar kepada dia, jangan ceritakan sesuatu pun yang berlaku dalam rumah kita ni kepada seseorang jua pun. Tak kira siapalah. Tak kira siapa pun jangan kita ceritakan. Okey? Ataupun membukakan rahsia kaum kerabatnya, ataupun buka rahsia kaum keluarga ni. Tak boleh. Sebab tu anak-anak kena ajar. Benda yang rahsia yang dalam rumah ni jangan cerita, jangan dibawa ke luar. Sebab terkadang bila mereka tak dikhabarkan benda begitu, bila mereka campur dengan orang-orang gini, orang ni cerita tak ahli keluarga dah, dia pun cerita aku ada gini-gini, abang aku gini, kakak aku gini. Tu tak elok lah tu. Sehingga nanti boleh menimbulkan berbagai-bagai fitnah. Rahsia dalam rumah ni terbawa keluar. Jadi kita ingatkan kepada anak-anak kita, terutama perempuan. Kenapa orang perempuan memang suka bercerita. Dia memang suka bercerita. Nak cerita semua, kalau boleh semua yang ada dalam rumah dia cerita. Sebab tu jangan diajarkan. Diajarkan. Sehingga terkadang perkara yang sulit di antara suami isteri tu pun tak boleh nak ditunjukkan di hadapan anak-anak. Kerana tu diperintahkan supaya anak tu bila sudah dia membesar dan dia faham dah keadaan malu dan sebagainya, supaya diasingkan tempat tidur. Supaya dia tak melihatlah perkara-perkara yang tak sepatutnya dia lihat. Supaya dia tak bercerita kepada orang. Sekarang kita lihat ni, bukan kata anak-anak, orang tua pun cerita kelemahan keluarga. Tu sampaikan apa yang ada dalam rumah ni tak tersembunyilah, semua orang tahu. Apa yang ada dalam rumah ni semua diketahui oleh orang. Bukan kata kisah kehidupannya, harta bendanya dalam rumah pun ditunjuk kepada orang. Soalnya tak ada private lah. Sedangkan rumah ni kan dinamakan sebagai tempat tinggal dan tempat persembunyian, yang orang tak boleh tahu apa yang ada dalam rumah kita. Kerana itu di antara adab kita bertamu ke rumah orang, sebahagian daripada ulama mereka mengkhabarkan di antara adab kita bertamu datang ke rumah orang, datanglah ke rumah itu dalam keadaan buta dan jadilah juga seumpama orang yang pekak, orang yang bisu.
Maksudnya bila kita masuk ke rumah orang, jadilah seumpama orang yang buta. Dan apabila kita keluar daripada rumah orang tu, jadilah seumpama orang yang bisu. Maksudnya apa? Bila masuk rumah orang, seolah kita tak melihat apa-apa dalam rumah tu. Kita tak melihat apa-apa yang ada dalam rumah tu. Dan apabila andai kata ada sesuatu yang kita lihat dan ada sesuatu yang kita dengar, keluarlah daripada rumah tu dalam keadaan seumpama orang yang bisu. Maksudnya apa? Tak boleh nak cakap lah. Disimpan segala rahsia yang ada dalam rumah orang tu. Ni kita kena jaga baik-baik. Sebab tu kita kena ajar kepada anak-anak kita ni supaya apa? Menyembunyikan ataupun tidak perlu untuk bercerita kepada orang tentang sesuatu yang ada di rumah kita. Apatah lagi kalau ia melibatkan masalah-masalah yang boleh menjatuhkan maruah ahli keluarga kita sendiri. Ini benda yang penting, termasuk dalam adab di rumah. Sebab tu dalam rumah tu dia kena ada musyawarah, kena ada apa dipanggil duduk bercakap sama-sama di antara ibu bapa dan anak-anak, berbincang dan sebagainya, adanya majlis taklim untuk beri didikan dan sebagainya. Untuk inilah mengajarkan tentang adab-adab yang perlu. Terkadang adab tu jadi dengan semula jadi. Semula jadi maksudnya apa ni? Mereka menturuti kelakuan ibu bapanya. Kalau dia lihat ibu bapanya setiap kali keluar dari rumah tak pernah menceritakan sesuatu yang ada dalam rumah, maka anak ni pun akan terbiasa. Tetapi kalau setiap kali kita bawa anak kita bersama, bertemu dengan rakan-rakan kita sendiri bercerita, oh rumah aku ada gini-gini, jadi anak tu pun rasa, ini tak salah ni. Sebab apa? Bapa aku sendiri cerita. Ini tak salah sebab apa? Sebab mak aku sendiri cerita. Ataupun dia kata ini tak salah sebab apa? Abang-abang aku pun cerita. Jadi dia akan melihat daripada perbuatan tersebut. Kerana tu kita sebagai ibu bapa kena menunjukkan contoh dan teladan yang baik supaya apa? Anak-anak ni dia lihat. Bahkan memang biasanya kita akan bawa anak ni keluar bersama dengan kita. Jadi dia melihat kelakuan kita. Dia melihat adab kita bersama dengan orang. Jadi dia belajar daripada situ. Okey. Jadi inilah sebahagian daripada adab yang perlu diajarkan kepada anak-anak ketika di rumah. Terutama anak-anak perempuan. Okey, habis. Kalau nak tahu lagi kena cari dalam kitab-kitab yang lain lah. Ni dia sekadar bagi sebahagian saja. Ni pun memada dah sebagai asas untuk kita membentuk adab dan akhlak anak kita di rumah. Baik, masuk pelajaran yang ke-8. Bagi yang ada nota tu boleh tengoklah. Pelajaran yang ke-8. Ini pelajaran yang ke-8, adab di dalam sekolah. Sebab apa? Sebab selain daripada rumah, jadi dia mengajar adab ni mengikut peringkat keperluan anak tu sendiri. Mula bila dia selepas saja lahir, maka diajarkan tentang adab bersama dengan ibu bapa. Kerana ibu bapa ni orang yang paling dekat dengan dia. Kemudian diajarkan pula adab dengan siapa? Dengan ahli keluarga, adik-beradiknya. Kerana adik-beradik juga merupakan orang yang rapat dengan dia. Kemudian diajarkan dengan adab bersama dengan kaum kerabat. Kerana sebelum dia keluar kepada kehidupan yang luar, kaum kerabat ni ada bersama dengan dia. Kerana ni tempat yang memang biasa ibu bapanya akan bawa. Jumpa pok saudara, jumpa mak saudara dan sebagainya sebelum dia tahu kehidupan luar. Kemudian adab dengan siapa? Adab dengan jiran-jiran. Kerana jiran-jiran ni merupakan orang yang dekat dengan ibu bapanya. Baru dia masuk pada membicara tentang adab di dalam rumah tu sendiri. Baik, selepas daripada rumah, sudah pasti anak ni akan masuk kepada satu peringkat lagi, iaitu peringkat alam persekolahan. Alam persekolahan. Melainkan kalau anak tu dididik sendiri oleh ibu bapanya di rumah. Itu pun perlu juga ada perbezaan. Adab di rumah dan adab di sekolah tu perlu ada perbezaan. Kenapa? Ni tempat yang berbeza. Sekolah dan rumah ni tempat yang berbeza. Kerana tu walaupun kita buat majlis taklim di rumah, maka majlis taklim di rumah ni seumpama majlis taklim di mana-mana lah. Kerana setiap tempat tu ada adab-adabnya. Okey? Tu kena ingat. Baik. Kemudian pelajaran yang ke-8, adab di dalam sekolah. Bagi anak yang bersekolah, maka inilah adab yang perlu kita ajarkan. Sebelum dia masuk ke dalam sekolah tu kena ajar dah. Sebelum dia masuk ke dalam sekolah tu kita kena ajar dah. Kenapa kita kena ajar? Sebab kita sendiri pernah mengalami alam persekolahan. Jadi kita tahu bagaimana nak menempuh alam persekolahan dan bagaimana adab-adab sebagai orang yang belajar dalam sekolah tu kita boleh ajar. Melainkan kalau kita sendiri di sekolah tu tak beradab. Jadi kita tak boleh nak ajar lah. Tapi kalau kita sendiri ada adab ketika di sekolah, maka kita boleh bagi tahulah. Sebab awal-awal madrasah tu adalah rumah sebenarnya. Ibu tu awal-awal guru bagi anak. Dan bapa ni ibarat pengetua lah sebelum anak tu masuk ke sekolah.
Jadi kalau kita dah boleh mengajar adab-adab madrasah tu di rumah, maka sampai ke sekolah mudah, dia tak susah. Sebab dia dah terbiasa. Okey, dia dah terbiasa. Jadi yang pertama dia kata, hei perempuan-perempuan yang berakal. Hei perempuan-perempuan yang berakal. Lawan orang yang berakal ni orang yang gila lah. Bila berakal ni dia boleh memahami. Dan dia boleh untuk menyempurnakan perkara-perkara yang elok. Orang yang berakal ni maksudnya orang yang boleh membezakan di antara perkara yang hak dan batil. Perkara yang elok dan perkara yang buruk. Jadi bila ada akal, tak boleh nak membezakan perkara yang baik dan yang buruk, tak boleh nak membezakan perkara yang hak dan yang batil, maka dikatakan orang tu secara hakikatnya tak ada akal. Sebab akal ni ibarat daripada menegah. Perkataan akal itu sendiri diambil daripada perkataan menegah ataupun tertegah. Tertegah. Okey. Sebab tu kalau itu kita lihat di negara Arab, dia ada satu alat yang diletakkan di atas kepala, bulat gitu. Dia tak seumpama kita pakai serban ikat gitu. Setengah daripada orang negara Arab ni, di Arab Saudi lah biasa pakai. Dia ada benda bulat di atas kepala tu. Dia dipanggil apa tu? Dipanggil iqal. Igol kalau Yaman kata, igol. Jadi mana asal benda tu datang? Benda ni sebenarnya hok bulat di atas kepala ni dulu ketika di zaman Nabi ataupun sebelum daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alat ni digunakan untuk apa? Menambat unta. Dia bulat je letak atas kepala tak? Bulat. Jadi unta ni dia tak boleh tambat umpama lembu kat leher tinggi. Dia tak tambat di leher, tapi ditambat di kaki. Maksudnya apabila unta tu nak ditambat pada satu tiang, dimasukkanlah igol ni, benda bulat ni di kaki unta dan tiang. Jadi unta tu akan duduk gitu je, dia tak akan ke mana-mana untuk tambak dia. Jadi tak akan bergerak mana-mana lah. Apabila nak bergerak, dicabut je benda tu. Okey, dia dicabut je benda tu. Jadi letak ke mana ni? Maka dia letak kat kepala. Dia letak dekat kepala, disertakan dengan kain. Supaya benda ni boleh mudah untuk dibawa ke mana-mana. Tu dia panggil igol asalnya. Igol maksudnya menegah ataupun tambat. Dia menegah ataupun tambak. Jadi orang yang berakal iaitu orang yang mampu untuk menegah dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang tiada elok. Daripada perkara-perkara yang tiada disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia bagi peringatan, hei perempuan-perempuan yang berakal, wajiblah kamu berjalan ke sekolah tiap-tiap pagi. Mana disuruh orang-orang perempuan ni supaya apa? Pergi sekolah. Disuruh pergi sekolah pada tiap-tiap pagi. Supaya apa? Supaya memperoleh segala ilmu yang bermanfaat. Disuruh pergi sekolah. Kenapa disuruh pergi sekolah? Supaya apabila pergi ke sekolah tu dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Apa dia ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang dinisbahkan kepada al-ilmu diniyah, iaitu ilmu yang dinisbahkan kepada syariah, dipanggil ilmu-ilmu syariat. Ilmu yang dapat mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, dia telah memperincikan ataupun telah mensifatkan ilmu yang bermanfaat ini dengan beberapa sifat. Kenapa ilmu ni ada yang manfaat dan ada yang tidak bermanfaat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ada dalam doanya itu, Nabi minta supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Bukan semua ilmu tu bermanfaat, kerana ada juga ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku pohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Dan ada ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi dapatlah kita faham bahawa daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada ilmu yang bermanfaat dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi apakah ilmu yang bermanfaat? Di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang pertama, ilmu yang apabila semakin kita belajar, yang apabila semakin kita tuntut, yang apabila semakin kita fahami, dia menambahkan ketakwaan kita kepada Allah. Dia menambahkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dia menambahkan rasa ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang bermanfaat. Makin banyak belajar, makin takut kepada Allah. Makin banyak belajar, makin taat kepada Allah. Makin banyak belajar, semakin kita menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang apabila kita belajar, dia akan membuka mata hati kita untuk melihat kekurangan diri kita sendiri. Tu. Bila kita belajar ilmu ni, dia membuka keaiban diri kita. Sehingga kita nampak, ya Allah, aku ni masih jahil. Aku ni banyak lalainya. Aku ni banyak dosanya. Aku ni banyak silap. Ni ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat tu bukanlah semakin membuka mata kita sehingga kita hanya nampak salah orang. Kita nampak tak betul orang. Kita nampak bodoh orang. Kita nampak kita pula bagus. Kita nampak elok. Tu bukan. Jadi ilmu yang bermanfaat ni, dia semakin buka kita punya kekurangan. Kita makin nampak, ya Allah, teruknya aku ni, jahilnya aku ni, masih banyak benda yang aku tak tahu lagi. Tu yang kedua. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat ni adalah ilmu yang apabila kita belajar, dia membuka kepada kita, memberi pengetahuan kepada kita tentang kekurangan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Bila kita belajar, kita makin nampak, aku tak betul pun selama ni sembahyang. Aku tak betul punya puasa selama ni. Tak betul punya muamalah aku. Tak betul punya bacaan Al-Quran aku. Kita makin nampak kekurangan ibadah kita. Supaya apa? Supaya kita boleh perbetulkan. Supaya kita boleh perbetulkan. Dan yang seterusnya, yang keempat, ilmu yang bermanfaat ini, ilmu yang bermanfaat ini adalah ilmu yang apabila kita belajar, yang apabila kita tuntut, dan dia semakin menambahkan keinginan kita kepada urusan akhirat. Kita belajar satu ilmu, dia semakin menambahkan keinginan kita untuk buat taat. Semakin menambahkan kekuatan kita nak menambah ibadat. Semakin nak memperbanyakkan membaca Al-Quran. Semakin nak memperbanyakkan berzikir. Semakin nak banyak bangun malam dan sebagainya. Siangnya nak berpuasa. Dia semakin menambahkan keinginan kita kepada urusan-urusan akhirat. Ini ilmu yang bermanfaat. Dan yang kelima, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang apabila kita belajar, dia semakin mengurangkan keinginan kita kepada urusan keduniaan dan perhiasannya. Semakin banyak kita belajar, kita semakin nampak, dunia ni tak ada apa benda lah. Maknanya apa? Dia sekadar mengambil dunia itu hanya untuk membantu keperluannya beribadah kepada Allah. Maknanya dia taklah jadi orang yang seolah-olah tamak kita panggil. Lepas satu, lepas satu, lepas satu. Tak cukup-cukup dengan dunia. Jadi ilmu yang bermanfaat ni semakin mengurangkan keinginan kita kepada dunia. Melainkan dunia itu sekadar yang kita perlukan sahaja. Perlukan untuk kehidupan kita, perlukan untuk beribadah, sebagai alat untuk menyempurnakan tanggungjawab kita. Kalau sebagai suami, untuk memberi nafkah kepada isteri-isterinya, kepada isterinya. Tu. Kalau ada orang lebih isteri, kepada isteri-isterinya. Tu maksudnya tu. Maknanya dunia tu diambil sekadar keperluan untuk dia menyempurnakan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukanlah dia jadikan dunia sebagai tujuan kehidupannya. Lepas dapat satu nak lagi, lepas dapat satu nak lagi, lepas dapat satu nak tambah lagi. Tu bukan. Sebab apa? Ilmu yang bermanfaat itu mengikis daripada hatinya itu keinginan-keinginan untuk bersenang-senang dengan segala perhiasan-perhiasan dunia. Dan yang keenam, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang apabila kita belajar, dia akan membuka mata hati kita untuk melihat segala tipu daya syaitan dan akan mengajarkan kepada kita untuk menjauhkan segala tipu daya syaitan. Kerana apa? Kerana syaitan ni dia tidak akan berdiam diri terhadap hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka syaitan ni dia banyak jalan-jalannya nak menyesatkan anak cucu Adam yang masih beriman. Selama mana seseorang itu ada iman dalam diri dia, selama itulah syaitan laknatullah ni tak akan pernah berhenti untuk menarik orang-orang yang beriman ni untuk kufur dan bersama dengannya dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita ni masih ada iman, jangan kita ingat kita terlepas daripada tipu daya syaitan. Tak. Syaitan akan melepaskan kita bila kita tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu barulah dia tinggalkan kita. Kalau selama mana masih ada iman walaupun setitik,
dalam hati kita keimanan kepada Allah, dia tetap akan usaha nak bawa kita keluar daripada jalan keimanan. Jadi semakin kuat iman seseorang, semakin kuat usaha syaitan tu nak membawa kita keluar daripada jalan kebenaran. Jadi sebab tu kita kena ada ilmu, nak mengenal tipu daya syaitan, supaya kita ni tak termasuk dalam golongan orang yang tertipu tanpa sedar. Kerana ada ramai daripada kalangan orang yang beriman, bahkan hatta ahli ibadah sekalipun, mereka tertipu tanpa sedar. Tertipu tanpa sedar, yang mereka itu sebenarnya telah ditipu daya oleh syaitan. Kerana syaitan bila nak menipu daya hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia tak akan buat dengan satu jalan. Orang yang ahli ibadah dengan cara ahli ibadah, alim ulama dengan cara alim ulama, perempuan yang bernikah berpudah dengan cara perempuan yang bernikah dengan berpudah, orang yang ada maksiat dengan cara maksiat. Maka lain, jalan-jalan syaitan ni banyak. Kerana tu Allah nyatakan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwati syaitin. Allah datangkan dengan kalimah jamak khutuwat, mana langkah-langkah. Mana syaitan ni banyak dia punya jejak dia. Mana tipu daya dia terlalu banyak. Jadi kita kena kenal. Kalau tak kenal, maka takut kita ni termasuk orang yang ditipu daya oleh syaitan. Jadi nak kenal kepada tipu daya, itulah kita berhajat kepada ilmu. Kita berhajat kepada ilmu. Sebab kita nak mengelakkan diri daripada ditipu oleh manusia pun kita kena ada ilmu. Ini kan pula tipu daya syaitan yang kita tak nampak. Lagi kita kena ada ilmu. Nak kenal, oh ni tipu daya syaitan ni. Hei syaitan, kau jangan nak main dengan aku. Aku tahu. Ni bukan doktor ni. Doktor. Kan tu pernah berlaku satu ketika dalam kehidupan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala. Sama ada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ataupun Syekh Junaid Al-Baghdadi. Di antara kedua lah ni, dua ulama besar ni. Yang mana satu ketika pada satu malam, dia ni beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika selesai saja dia beribadah, maka dia pun sujud lama untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika tu dia dengar ada satu suara. Bila dia angkat kepala, dia lihat di depannya tu ada satu cahaya yang sangat terang. Kemudian cahaya itu mengeluarkan suara. Dia kata, wahai hambaku yang saleh, bermula daripada hari ini engkau telah terlepas daripada perintah-perintah aku. Dia kata, kau telah terlepas daripada segala perintah-perintah aku, kerana kau telah menyempurnakan ketaatan-ketaatan yang lebih daripada apa yang aku suruh. Kemudian Syekh ni pun tanya, kau siapa? Cahaya ni kata, akulah Tuhan. Oh Tuhanku, tunggu jap. Dia buat apa? Dia ambil selipar, dia lempar. Dia lempar, kata, syaitan laknatullah. Dia kata, Tuhanku takkan pernah sekali melepaskan hambanya daripada perintah-perintahnya, walaupun hamba tu menjadi orang yang taat sekalipun. Dan dan Tuhanku ni tak serupa seperti makhluk yang bercahaya suara depan mata gini. Dia kata. Dia kenal tu orang yang kenal kepada tipu daya syaitan. Tu sifat-sifat ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu yang bermanfaat ni kalau kita tuntut, inilah yang dapat kebajikan dan kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kita dengar daripada hadis-hadis Nabi dan juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Tu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kedudukan orang yang beriman di kalangan kamu, dan mereka yang diberikan ilmu dengan beberapa darjat ketinggian. Maksudnya mereka yang diberikan ilmu tu iaitu ilmu yang bermanfaat. Golongan orang yang diberikan ilmu yang bermanfaat sahaja yang akan mendapat tingkatan-tingkatan ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu yang bermanfaat itulah kita sebut tadi tu. Sebab tu dia kata, wajiblah kamu berjalan ke sekolah tiap-tiap pagi. Supaya apa? Supaya memperolehi segala ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang fardu ain. Dan ilmu pekerjaan tangan, ini ilmu yang fardu kifayah. Ilmu fardu ain pun kena dahulukan, ini ilmu yang bermanfaat nisbah fardu ain, dan ilmu pekerjaan tangan, ini ilmu yang fardu kifayah. Kenapa? Kerana ilmu pekerjaan tangan inilah yang akan membantu kehidupan seorang perempuan. Ini ilmu kemahiran lah kita kata. Ilmu kemahiran. Sama ada belajar jahit ke, belajar nyulam ke, belajar buat kuih ke, buat kek ke, apalah tak kisahlah. Ilmu pekerjaan tangan dipanggil. Yang dengan tangan tu kita boleh buat satu-satu pekerjaan. Dan termasuklah umpama cikgu pun kita panggil pekerjaan tangan juga. Kerana ilmu yang dinisbahkan kepada usaha diri dia dipanggil. Kena ajar. Tapi atas jalan fardu kifayah. Sebab tu susunan di sini belajar segala ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu fardu ain dulu. Kemudian barulah ilmu yang berkaitan dengan pekerjaan tangan, yakni ilmu yang fardu kifayah. Jangan terbalik. Sekarang kita terbalik. Fardu kifayah dulu, baru fardu ain.
Sebab tu anak tu membesar sampai umur 20 tahun pun tak reti sembahyang lagi, tak reti tutup aurat lagi, tak reti beradab lagi, tak tahu tentang urusan haid dan sebagainya. Kenapa? Didahulukan ilmu fardu kifayah berbanding daripada ilmu fardu ain. Sepatutnya ilmu fardu ain dulu, baru ilmu fardu kifayah. Barulah nanti ketika dia dah dewasa, dia bekerja dan sebagainya, dia dah ada dah benteng-benteng dia, benteng-benteng diri tu dengan segala ilmu-ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kamu menjadi perempuan yang berperangai baik. Sebab tu disuruh pergi sekolah. Kalau di rumah tak boleh nak mengajar, ataupun kerana kita tidak berkemahiran, kita tidak ada kemampuan untuk mengajar, maka hantarkan ke sekolah. Tujuannya biar dia belajar ilmu yang bermanfaat dan belajar ilmu pekerjaan tangan supaya menjadi perempuan yang berperangai baik. Sebab tu nak hantar ke sekolah kena pilih sekolah. Bukan semua sekolah kita boleh hantar. Jadi kena hantar ke sekolah yang memang boleh membentuk perangai dan akhlaknya yang baik. Tu supaya tu anak perempuan tu menjadi orang yang berperangai baik dan berguna kepada kaum bangsa kamu. Supaya dia berguna kepada bangsa, agama dan juga negara. Kerana tu jati diri satu bangsa dilihat kepada kaum muslimatnya. Bagaimana generasi pemudanya, generasi pemudinya itu yang akan menjadi tonggak kepada sesebuah negara. Kalau generasi pemudi itu pada zaman sekarang ni, mereka orang yang tidak berpegang kepada agama, maka kita akan lihat generasi yang lagi akan datang. Kenapa? Pemudi-pemudi ni ataupun perempuan-perempuan ni lah yang akan bakal melahirkan generasi yang lagi akan datang. Kalau sekarang dia punya apa kita panggil induknya tak dijaga dengan baik, maka lagi akan datang lagilah kita dapat melihat semakin banyak kehancuran yang akan berlaku di dalam negara kita ni ataupun di satu dunia lah. Sebab tu perlu diajarkan generasi perempuan ni dengan didikan-didikan yang baik. Sebab tu saranan daripada para ulama sekarang, dia kata tumpukanlah kepada madrasah-madrasah yang boleh membentuk peribadi perempuan. Sangat penting. Kenapa? Di akhir zaman ni kita tak lagi pedulikan kepada keperluan orang perempuan tu. Sebab tu menjadi tanggungjawab kita sekarang ni daripada kalangan agamawannya supaya memperbanyakkan madrasah-madrasah yang boleh membentuk peribadi perempuan yang betul, yang baik dan yang elok. Supaya ada generasi yang akan keluar ni, dia pula akan membawa orang lain untuk diperbetulkan kelakuan dan akhlaknya. Kalau tak, nanti kita tak akan mampu untuk bersaing. Kalau tu benarlah hadis Nabi SAW, akhir zaman nanti bila turunnya Dajjal ni, yang paling banyak ikut perempuan lah. Jadi kalau kita tak mengimbangi suasana ni, maka nanti akan semakin banyak keluarnya generasi-generasi akan datang daripada kalangan mereka yang tak tahu bagaimana nak menyempurnakan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serulah kepada mana golongan perempuan yang ada kemampuan tu untuk mendidik anak-anak bangsa dia, anak-anak apa kita kata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, maka bersatu hatilah kita berusaha untuk apa? Memberikan didikan, pengajaran supaya nanti akan lebih ramai lagi generasi muslimah yang boleh menjadi tonggak kepada kuatnya agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tu adab dalam sekolah sebagai mukaddimah. Rasanya kita berhenti sampai sini dululah. Nanti besok insya-Allah kita sambung lagi pada membicarakan tentang adab dalam sekolah, adab yang kedua sampai kepada adab yang ke-15. Okey, jadi insya-Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesempatan kepada kita untuk walaupun tak dapat nak khatamkan kitab ni, kita berhentilah sampai mana waktu yang kita boleh berhenti sepanjang PKP ni nanti. Kalau rasa perlu untuk buat 2 sesi pun kita akan cubalah tengok macam mana 2 sesi. Tapi setakat ni tu dululah. Insya-Allah kita akan sambung lagi kuliah pada malam esok. Dan besok petang kuliah seperti biasalah, sambungan pengajian kitab Uqud dan juga kitab Haid Istihadah dan Nifas. Tak ada soalan nak malam ni? Okey, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan kepada kita di atas segala urusan yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan paling utama berpakat-pakatlah kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diangkat segala musibah yang sedang menimpa negara kita ni supaya segera terhindar daripada kita, daripada ahli keluarga kita dan seluruh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita ini. Dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberi peluang kepada kita semua ni untuk berhadapan dengan bulan Ramadan yang lagi akan datang. Seandainya sekarang ni kita tertegah daripada menghadiri masjid-masjid Allah Subhanahu Wa Taala,
Maka kita perkuatkan dan memperbanyakkan doa kepada Allah supaya janganlah sampai keadaan ini membawa masuk sampai kepada bulan Ramadan sehingga menyebabkan kita tak dapat nak menunaikan tarawih secara berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala menerima segala doa-doa mereka yang mengharap dengan penuh pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil huquqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.